Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita tak boleh dapat maklumat melainkan apa yang disampaikan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda sam'iyat, benda akidah kita tak boleh mereka-reka. Siapa cerita kat kita yang sakaratul maut itu sakit? Tak ada, Nabi yang cerita. Tuan-tuan boleh tanya orang tengah sakaratul maut, tanya pengalaman dia, Haji, tengah sakit ke? Dia tak jawab. Siapa cerita kat kita kata sakaratul maut seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya Nabi, ya Rasulullah, sakit tak sakit? Nabi bagi tahu, kamu ambil daun sutera, kain sutera. Kain sutera tu lempar dekat pokok duri, kemudian kamu tarik pokok kain itu. Maka kain-kain cebisan yang melekat dekat duri-duri itulah umpama sakitnya roh keluar daripada jasad. Kita tak tahu, Nabi cerita. Nabi cerita. Sama ayat. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas tanya Nabi, sakit tak sakit? Nabi kata umpama 300 tusukan pedang. 300 tusukan pedang. Tuan-tuan pernah dengar hadis tentang Ja'far bin Abi Talib, perang Mu'tah? Tuan-tuan pernah dengar yang bila mana katakan sampai ada orang duduk Jordan, dia pergi Mu'tah, dia mengaji kat Jordan, dia nampak akan pergi bakam Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, tentera-tentera yang perang dalam perang Mu'tah yang Nabi lantik jadi panglima. Yang Nabi kata kalau 3 orang ini meninggal, Nabi tak sebut kalau yang ni meninggal ganti yang ni, yang ni meninggal ganti yang ni. Antaranya Ja'far bin Abi Talib. Siapa yang faham cerita macam mana penderitaan dia memegang bendera Nabi, Nabi gunting sendiri bendera, Nabi bagi dekat Zaid bin Harithah, Zaid kalau jatuh syahid, Ja'far akan ambil. Tuan-tuan kalau baca, Ja'far ambil lepas Zaid gugur syahid. Bila dia ambil, tangan kena potong, tangan kena potong kepit, pegang tangan yang berikutnya, tangan kena potong dua-dua, kepit celah ketiak. Ketiak ini kena potong, kepit sebelah ini pula. Dalam riwayat waktu tangan pertama kena potong, jatuh bendera, dia turun daripada kenderaan, dia pergi angkat bendera dulu, baru dia angkat tangan dia. Sebagian kata dia tak teringat. Tuan-tuan boleh tengok kat kubur tu, dia akan tulis bahasa Arab dengan bahasa orang putih. Dia cerita macam mana, berapa ratus tusukan pedang. Sebagian sebut 90 kesan pedang. 90. Kita dah dengar hadis ni, kita turun bah dekat Mu'tah, tuan. Turun bah, belum masuk lagi, belum pergi kubur lagi, baru turun dekat makam. Turun bah nak pi sajalah, tuan-tuan. Dah pi lalu Mu'tah, pergi turun ni. Siapa yang faham cerita ni, dia akan cucuk air mata dia, nangis. Bukan kita nak meratap. Walaupun Nabi SAW dia meratapi di depan kubur Uhud, Nabi, janggut Nabi basah hujung usia Nabi. Nabi duduk depan perkuburan Uhud, janggut Nabi basah. Nabi kata, kami akan menyusul kamu. Ni pioneer Islam, orang-orang pertama umat Islam. Kita turun, nak sebut tuan-tuan, 90 kesantikan kita terbayang, ya Allah, kita ni, iman kita ni, debu pun tak layak untuk tapak kaki orang sahabat Nabi. Ini kan pula 300 tusukan pedang. Dan sebagian hadis sahih menceritakan waktu sedang menghadapi sakaratul maut. Kalau kita baca hadis, bila kita cek balik, satu dia tak cepat, satu dia tak lambat, satu kita tak tahu fi ayyi ardin tamut, mati kat mana. Tuan-tuan akan dapat mesej-mesej bila mai meninggal baru-baru ni. Tuan-tuan akan dapat mesej-mesej, kan? Tuan Guru Harun Din meninggal di US. Orang pakat dua hantar balik mesej WhatsApp kat grup. Orang sebut, orang kita ni tak tahu nak meninggal kat mana, tak tahu. Orang hantar balik hadis tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman dan malaikat maut. Kita pernah dengar kan cerita bila mana malaikat maut datang. Seorang lelaki kata, wahai Nabi Sulaiman, pindahkan aku ke kawasan satu tempat yang mana Nabi Sulaiman dia boleh hantar kawan ni terus ke India. Tiba-tiba malaikat maut datang. Malaikat maut terkejut. Nabi Sulaiman tanya, kenapa engkau terkejut? Aku terkejut sebab laki ni ada kat sini. Kenapa engkau terkejut laki ni ada kat sini? Kerana aku dapat arahan cabut nyawa laki ni kat India.
Dan waktu itu Nabi memang Nabi Sulaiman hantar lelaki ni ke India dan cabut nyawa di India. Fi ayyi ardin tamut, benda yang tak boleh kita fikir. Kata M. Quraisy Shihab, kalaulah kita ni tuan-tuan, Allah kata meninggal di Shah Alam, Allah akan atur urusan kita bagi jadi kita sendiri pergi Shah Alam. Kalaulah Allah kata kita meninggal di Bangi, Allah kata tuan-tuan, tiba-tiba orang rumah kata, jom abang kita pergi shopping Bangi Central. Pak, kita pergi kita. Kalaulah dia kata, ni jom pergi umrah, ajal kita akan menuju ke tempat mati kita. Asbab. Allahu Akbar. Cerita yang sangat mengerikan. Dan mana Nabi bila cerita benda ini, Nabi sendiri ketang tangan Nabi, dan Nabi sendiri takut. Bahkan sahabat Nabi macam Uthman bin Affan, bila cerita tentang mati dan barzakh, kita akan kupas barzakh ini apa? Saya kupas secara ringkas. Barzakh ini adalah umpama dinding antara akhirat dan juga dunia. Barzakhun. Kita akan kupas sikit apa beza dia dengan alam kita dibangkitkan. Barzakh ni alam sebelum kita bangkit. Tapi kita cerita mati dulu tuan-tuan. Mati. An Sa'id an abihi annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri. Sa'id ini dia dengar daripada ayah dia. Dia kata, ayah ni dia pernah bagi tahu kat aku dengar daripada Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri ni sahabat yang mulia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak hadis tuan-tuan, saya pilih hadis ni. Dalam banyak-banyak hadis. Okey. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi ni dia berkata, idza wudi'at al-janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insana walau sami'a al-insanu la sa'iqa. Hadis riwayat Bukhari diceritakan tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan ni, Nabi ni bila duduk, kalau tuan-tuan baca kitab jenazah ni sangat banyak. Dia kupas macam mana kita ini duduk bila mana orang sangat genting apa yang kita nak buat. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak dapat daripada kitab. Kita dapat daripada pengalaman orang-orang lama. Dia akan ajak kita. Dan kita jadi imam muda, kadang-kadang kita tak tahu kita kena mengaji dengan imam-imam lama. Dia akan panggil, Ustaz Ashraf jom. Waktu duduk kat sini mesti jom ikut. Ni ada orang panggil ni, dia panggil saya. Main tengok mak dia dah mula dah. Mak dia dah mula lorat. Orang Kedah kata lorat. Balik dah nak oi, mak dah lorat dah ni. Balik. Kita pun pergi, dia kata kat flat, Ustaz pergi naik. Kita pergi naik sekali tuan-tuan, dan dia akan ajak kita. Bila mai tengok, dia kata, Ustaz ni ada jenazah, nampak tak? Dia tunjuk, yang ni tak ada dalam kitab Ustaz. Yang ni kitab-kitab dalam sebut secara jelas oleh Nabi tidak ada, tapi tanda-tanda ada. Ustaz mai tengok, ni kaki ni bila dah balik, bila dah baring, tuan-tuan bayangkan tengah dah pacak, dia akan jatuh. Ustaz tengok kaki ni jatuh ni Ustaz. Gitu. Dia tak cakap lah kuat depan anak beranak. Ni kaki dah mula jatuh. Telinga ni, urat telinga ni pun tak boleh support dah telinga ni. Dia mula jatuh. Kaki dah mula jatuh. Bila kita tidur baring tuan-tuan, tapak kaki pecah. Tapak kaki dah tak boleh. Urat tu tak support dah. Panggil anak beranak. Roh ini dia akan keluar. Dan dia akan keluar ke kerongkongan. Sebab Nabi sebut tempat terakhir yang tak boleh taubat fi gharghar. Tak boleh, habis dah. Tapi kalau dia nak main, dan tuan-tuan akan dengar, dia akan keluar ke atas, betul tak? Dia akan keluar. Bila dia keluar ini, ada hadis Sahih Muslim menyebut tutuplah matanya. Apa maksud tutup mata? Dia akan tengok rohnya keluar. Maksudnya dia tak akan keluar ke kaki. Dia daripada kaki naik ke atas. Dia akan tengok